jadi tak nyata, maka perlu kepada suatu yang menyatakan akan dia. Seperti lafaz salah satu quru, maka salah satu quru saat ni Tuhan tak menyata 3 bulan ke 3 kali suci ke 3 kali haid, maka lafaz tu dikatakan mujmal ataupun lafaz tu ada istirak, ada bersekutui padanya beberapa makna-makna. Dah. Lepas tu kita masuk baru pula wal bayanu, dan bermula bayan. Apabila lafaz tu diijma, lafaz saat ni tu diborong akan dia, dikecek dengan secara sepitah lalu tapi perlu kepadanya perkara yang membayan, perkara yang nyata. Sebab tu apabila perkara tu diijma, perkara tu diborong akan dia, maka perlu ketika ni kita menyata. Maka salah satu quru, maka perlu ditabyinkan ataupun perlu dinyata, diterangkan akan dia dengan kata salah satu tuhrin ataupun salah satu hiyadin. Wal bayanu, dan bermula bayan. Apa makna bayan? Tengok bayan ke apa? Sebab orang bayan tu lepas daripada lafaz tu sudah jadi ijmal. Lafaz tu sudah ijma, sudah jadi sepitah lalu jadi borong, maka perlu kepada lafaz bayan. Wal bayan, apa bayan? Yutlaku, diitlaq akan dia, ayustamalu, diistigma akan dia, akan al-bayan ini. Tu mana yutlaku, diitlaq akan dia, diistigma akan dia, digunakan dia alat tabyini, di atas nak menyata. Mana al-bayan diitlaq dipakai dengan mana tabyin, nak menyata dan nak menerang akan perkara hak duk jadi wahai ataupun jadi kesamaran. Duk jadi keliru ataupun duk jadi borong. Maka wari dengan al-bayan ni sebagai nak menyata, menerang. Apa at-tabyin? Allazi huwa fi'lul mubin. Tu. Tabyin ialah kena pada perbuatan nak menyata tu. Tu bayan tu kena apa? Itlaq di atas tabyin. Tabyin ni makna nak menerang. Apa menerang? Yakni perbuatan untuk nak menerang tu. Ataupun perlaku yang nak menerang, nak menyata, ataupun nak mencerakkan benda tak nyata tu. Tu makna al-bayan. Gapo dia masalah fi'lul mubin ataupun al-bayan yutlaku ala tabyin. Wa huwa, dan ia tabyin ataupun fi'lul mubin, perbuatan nak menerang, perbuatan nak menyata ni, ad-dalilu, ialah dalil. Manakah dalil? Yang menerang kata salah satu quru tu salah satu tuhrin. Manakah dalil kata salah satu quru tu salah satu hiyadid? Mana dalil? Mana perbuatan yang menyatanya, yang menerangnya? Masalah. Deh. Tu orang panggil itlaq pertama al-bayan di atas mana at-tabyin ataupun wa ala muta'allaqit tabyin. Bayan itu diitlaq akan dia di atas tergantung, bertamak muta'allaq bagi tabyin. Boleh ke? Jadi makna pertama al-bayan bergantung di atas makna tabyin, nak menyata, yakni kena pada fi'lul mubin, perbuatan nak menyata, ialah kena kepada dalil. Ataupun al-bayan saat itu kita pakai dan kita itlaq di atas apa dia? Muta'allaqit tabyin, tepat gantung bagi nak menyata. Waidah. Dua makna tu. Makna bayan tu pertama dengan makna alat tabyin, yutlaku alat tabyin ataupun yutlaku ala muta'allaqit tabyin. Ditambah, diitlaq di atas bergantung dan bertamak bagi perkara nak menyata saat ni. Wa mahallihi, dan tepatnya tepat tabyin. Jadi mana al-bayan kita boleh pakai dua itlaq. Itlaq pertama kita pakai dengan mana at-tabyin, tabyin dengan mana fi'lul mubin, perbuatan nak menyata, yakni kena kepada dalil menyata, seperti lafaz quru' duk mujmal. Disepitah lalukan oleh Allah. Allah Ta'ala kecek dengan secara borang, dengan secara tak nyata salah satu quru'. Maka ketika ni perlu kepada bayan, perlu kepada menyata. Kalau tak menyata, orang panggil ketika timbulkan iskal, timbul kelabu. Masalah 3 quru'. Gapo 3 quru'? Di situ orang panggil timbulkan kelabu ataupun timbulkan kesamaran, timbul jadi tak nyata, timbul kawat. Maka perlu kita menyata ataupun kita al-bayan pada lafaz salah satu quru'. Ataupun bayan dengan mana muta'allaqit tabyin wa mahalli.
wa huwa dan ia gapo mu'ta'allaqut tabyin wa mahalluhu ni al-madlul. Ialah kena kepada madlul. Madlul tempat yang kita berdalih perak ni. Mana tempat kita berdalih? Supaya kita kata kita nak berdalih pada mana? Yakni pada ayat kata salah sata qurub. Salah sata qulub itulah orang panggil tempat yang berapa yang diberdalihkan akan dia dengan kata salah sata hiyadin. Salah sata hiyadin tu orang panggil al-bayan, orang panggil tabiin, fi'lul mubin, ialah gawat dalil yang menerai di atas madlu. Mana madlu? Ialah salah satu qurub. Lapa di ijma, lapa di sepitah lalu, lapa di borong, lapa kecek dengan cara umum, ialah salah satu qurub. Maka ketika ni tepat gantung bagi tabiin ialah kena kepada al-madlu. Nah, situ tempat duk gantung nak tabiin tu. Tempat duk tamat nak tabiin tu, nak menerai tu mana? Salah satu qurub. Dah tengok lagi. Wal musannifu fatilu. Dan bermula musannif yang negara tu. Wal musannifu dan bermula musannif itu. Musannif saat ni tu. Musannif saat ni tu dah. Arrafahu mentakrih ia musannif. Hu akan dia akan al-bayan. Mentakrih bin nazari. Dengan memandang ia oleh musannif. Musannif mentakrih, memberi pengenalan akan dia akan al-bayan, memberi pengenalan bin nazari dengan menilai oleh musannif, dengan memandang oleh musannif ilal maknal awwali gi kepada makna yang pertama. Mana makna yang pertama? Makna yang pertama ialah diitlaqkan al-bayan di atas makna at-tabyin. At-tabyin kena makna fi'lul mubin ialah kena pada ad-dalil. Itu musannif mentakrih akan dia dengan pandangnya musannif kepada makna yang pertama, makna al-bayan yutlaqu ala at-tabyin. So, waktu itu. Apa makna al-awwal? Yakni yutlaqu ala at-tabyin allazi huwa fi'lul mubin. Tak molek dulu, tak dulu. Perhati molek payah ni. Payah. Dek-dek kita tak faham pun biasa dengar lu. Ngaji payah. Tapi kena ngaji. Kita kena lawai. Kalau kita tak lawai, kita tak reti semua benda payah. Sebab tu kita nak ngaji hak muda semua tu, orang panggil kita tak aling. Kita kena ngaji hak payah. Kena ngaji hak payah. Hak payah. Baru kita tak aling. Dah. Makna tu kita nak ngaji hak muda semua. Qama Zaidun semua. Ni Pak Madi ni Pak pada tu orang panggil je tak lagi. Dia kena ngaji hak payah. Ngaji hak payah ni orang panggil kita nak jadi ulama tu. Sebab tu perlu pada kita kena ngaji. Payah pun kita nak turun pergi. Tapi kita buka. Tapi kita nak usaha. Kena kaca mengapa, kaca baca, kaca ngapa. Sebab tika kita duduk luar negeri tu, syekh suruh mengapa. Hak tak reti ngapa. Lepas dah ngapa tu, dia reti. Kena ngapa. Tak reti pun ngapa. Lepas dah ngapa tu, Tuhan nak buka hidayat kita dan kita kaca. Tu kena usaha. Arrafahu bin nazari ilal makna al-awwal. Dah mentakrih musannif akan dia dengan pandai pada makna pertama, yakni makna mana pertama? Wa huwa itlaquhu ala tabyin allazi wa fi'lul mubin ni. Wa huwa ad-dalil ni. Mentakrih bi qaulihi dengan perkataan musannif. Perkataan musannif kata nah, ikhrajus syai'i. Gapo al-bayan ni ikhrajus syai'. Ialah nak mengeluar. Nama ikhraj faham molek. Bukan khurut. Khurut dengan ikhraj lain weh. Khurut lain, ikhraj lain. Khurut ni makna keluar tu. Supaya khurujuhu keluarnya seorang. Keluar tu tak ada makna orang mengkeluar faham molek. Sebab tak khurujuhu min baitihi, keluarnya seorang min baitihi. Makna tak ada orang suruh keluar ya. Ya keluar diri pada dua asal nak keluar pada rumah dia boleh bagi. Tu makna khurujuhu min baitihi. Adapun ikhrajuhu lain ni kena ada fi'lul fa'il, mengkeluar akan dia akan seorang min baitihi daripada. Makna ketika ni ada orang suruh keluar, mak ya ka ayah ya suruh tu baik. Faham tak? Khurut hak ni keluar seorang semata-mata diri. Adapun ikhrajuhu makna mengkeluar seorang pada rumah, ayah ya tahu dia beli rokok dah ustaz. Dia beli apa? Beli sakar, beli sekilo. Dia beli apa? Dia beli air batu, beli 10 kop. Makna tu ada orang mengkeluar tu makna ikhraj. Faham tak? Ikhrajus syai'. Mengeluarlah akan sesuatu. Apa al-bayan? Al-bayan ni makna tu mengkeluarlah oleh seorang akan sesuatu.
mengeluar akan sesuatu min haizil iskali, daripada halami duk jadi muskil, daripada kalakwe hak duk jadi kelabu, dan pula daripada halami duk jadi kesamare. Nak mengeluar suatu perkara daripada halami tepat duk jadi kelabu kesamare tu, keluar ila haizit tajalli, gi kepada halami tepat yang ternyata dan terterang. Faham molek? Tengok molek. Apa makna at-tajalli? Ai az-zuhuri wal wuduhi, gi kepada kenyataan dan keterangan. Perhati molek. Ni payah ni kena fikir. Bab usul fiqh kena fikir. Sebab tu ulama-ulama buat mari dah. Kita nak karya tu teruk tak nak boleh dah ni. Orang lain tu payah dah nak karya tu boleh mereka orang siapa-siapa menang. Tapi kita ngaji kitab demo pun bengai dah ni. Ngaji kitab ulama buat ni pun bengai dah. Cuba demo kita tengok syekh besar di Mesir tu, Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi dia jalan gini. Tapi orang panggil Sya'rawi ni, dia tafsirkan Quran, dia tak pakai tafsir dia, patut tafsir hak nampak kaya sendiri. Lepas tu dia orang alim yang besar, orang makruf di Mesir. Lepas tu lah ni orang panggil orang ngajar, orang paling ramai sekali di dunia ialah Syekh Sya'rawi. Sya'rawi ni dia gimana? Pas dia ngajar tu ngajar tak sepat, minggu ni dia ngajar sejik ni. Minggu depan dia nak murid nak pergi ngajar sekolah atau minggu ni ngajar sejik dia wakak. Minggu depan nak ngajar sejik kopi ni. Minggu depan ngajar nak sejik nah sana start. Minggu depan lagi nak ngajar sejik tantu. Dia pindah mau majlis dia. Majlis dia apa ni? Majlis al-intiqal dah min mahallin ila mahallin akhar. Tu majlis dia. Kata dalam saya dia minggu ni ngajar sini, minggu ni ngajar sini, nak tak orang alim. Pas dia tafsir dia tak pakai masalah ingat tafsir hak lain dak. Dia pakai fikir dia sendiri, Allah Taala dia, maka tafsir tu baiknya orang panggil kelimah yang ajibah, kelimah yang pelik-pelik. Maka satu ketika Syekh Sya'rawi ni nak tak orang alim ulama. Pas kita tak apa tangga demo boleh baca demo pun alhamdulillah, tapi semangat kita kena tinggi. Nah, semangat kena tinggi satu hari aku nak jadi gapo. Aku nak jadi orang alim, aku nak usahawi alim. Kalau aku nak jadi qadatul ilmi, hang boleh baca doa pada dah. Kalau jadi tok lebar kau dah baca doa, baca zangin cukup dah. Kalau kita nak qada tu kadang-kadang boleh bawah pada tu. Deh. Lepas tu kita orang ngaji dah kena ngaji wipuh hati. Jangan duk lemah mangat. Kalau lemah mangat tak ada harapan nak aling. Sebab orang nak aling seorang-seorang ni dia kena usaha, kena kacek, pas tidur tak tidur, makan tak makan. Bukan kata orang aling semua ni mudah belaka. Bukan kata tidur makan dah. Semua fa aling susah belaka. Pasal Sya'rawi pergi pada satu tempat di Faransa ataupun di Perancis dah. Orang Kristian saat ni tu tanya dia. Bukan orang lain, orang Kristian tanya. Sebab orang Kristian ni, dia menetai kuat sangat orang Islam. Dah, dia tanya Syekh Sya'rawi. Supaya kita ngaji ni, hak dulu. Hak dulu ayat mari katanya, hak dulu gapo? Dia mau tanya Syekh Sya'rawi tu. Masalah ayat dulu, masalah harus bagi kita nak menikah dengan kitabiah. Nak menikah dengan orang Tino Yahudi dan nikah dengan orang Tino Nasara. Tapi syarat orang Tino Yahudi dan pula orang Tino Nasara wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Orang para puan Yahudi ahli kitab Nasara ke Yahudi yang mereka itu jaga diri daripada jatuh zina dan mereka itu yang geti kitab yang diberikan kitab sebelum pada kamu. Lepas tu orang Nasara tanyalah Syekh Sya'rawi, ya tahi Syekh Sya'rawi. Deh. Dia kata ngano orang Islam, orang Muslim, orang mukmin boleh nikah dengan orang kitabiah. Boleh nikah dengan orang Yahudi, boleh nikah dengan orang Nasara. Tapi kan orang Nasara saat ni tak boleh nikah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tak boleh nikah dengan orang Islam. Orang Nasara tak boleh nikah dengan Islam. Pas kena sebelah ya tak? Orang Nasara tanya. Kan orang Islam boleh nikah dengan orang Yahudi. Apabila tak ada muslimah solihah tak ada di sisimu, boleh mai orang Yahudi hak muhsanah. Lagi pula hak jagakan kitab mereka, yang jaga di mereka, boleh kita nikah dengan orang Yahudi. Boleh nikah dengan orang Nasara. Dah. Pas kita nak jawab lah mana kalau dia tanya kita lah ni. Kena demo. Demo boleh nikah dengan orang Islam lagi. Lepas tu tak ada Islam boleh nikah dengan orang Yahudi. Boleh nikah dengan orang Nasara. Tapi orang Nasara nak nikah dengan orang Islam tak boleh. Orang Yahudi nak nikah dengan orang Islam tak boleh. Nak nikah nak masuk Islam. Kau anak. Pahli kita bodoh-bodoh kita nak jawab ke mana? Payah ni jawab. Deh. Tapi nak royak kata orang aling ya Allah Ta'ala wi ilham kepadanya, ya jawablah no wi. Ni. Ya jawab katanya,
Ya kata mu nak nikah dengan orang Islam, moga mu beriman dengan Taurat mu saja, ya. Lepas tu orang Nasara beriman dengan Injil, dengan Bible saja, ya. Tapi orang Islam beriman belaka, Quran pun ya beriman, dengan Taurat pun ya beriman, dengan Injil pun ya beriman, dengan Zabur. Bahkan benda ni belum pada mereka. Mereka beriman, Taurat mereka beriman. Apa royak oleh Allah Taala Taurat, orang Islam beriman. Apa yang royak dalam Injil, orang Islam beriman. Apa royak dalam Zabur, orang Islam beriman. Dalam Quran juga ada. Sebab tu orang Islam boleh bini belaka dengan Islam sendiri, dengan Yahudi. Tak ada nak leceh. Sebab orang Islam beriman lah. Tapi puak mu beriman dengan Taurat saja. Dengan Quran mu tak mau beriman. Sebab apa hak tu pada Nabi Muhammad. Mu deki pada Nabi Muhammad. Mu tak usah beriman dengan Quran. Sebab tu mu nak nikah dengan Islam tak boleh. Tu jawab bagi Syekh Sya'rawi. Tengok. Bahasa kita ambil al-bayan. Nah, al-bayan yakni keterangan dan kenyataan dan nak cerak. Benda tak cerak nak cerak, benda tak nyata nak nyata, benda tak tahakuk nak tahakuk. Dah. Supaya kita semaya 3 ke 4, 3 ke 4 orang panggil ketika ni iskal. Kita semaya Zuhur 3 ke 4, 3 ke 4. Lepas tu kita nak ambil 3 ke nak ambil 4. Duk orang panggil iskal, duk muskil. Duk jadi keliru, duk jadi kelabu, semaya 3 ke 4, 3 ke 4. Pah katanya ulama, orang panggil kita kena al-bina alal aqal. Yakni kita kena bina di atas hak terlebih kurang. Gapo terlebih kurang? Yakni kita ambil 3. Misalnya kita duk syak, duk jadi iskal, semaya kita 3 ke 4, 3 ke 4. Kita nak ambil 4 kan ambil 3. Kemudian kalau dalam hukum fiqh, makna al-bina'u alal aqali. Ataupun yubna alal aqal, kita kena bina, kena tanggung di atas hak kurang. Berapa? 3. Makna kita lepas pada, kita saat ni tahiyat siap dah, at-tahiyatul mubarak 3 ke 4, 3 4. Maka kita bina di atas hak terkurang, kita bakit bangun tambah 1 rakaat lagi. Sebab apa? Sebab kita duk jadi muskil, kita duk jadi kelabu, duk jadi kesamarit, les maya kita 3 ke 4. Maka nyatanya kena bakit bangun sekaat lagi. Tu orang panggil al-bayan. Misal tu. Kemudian al-bayan di dalam masalah lapar, lapar-lapar dia jadi umum, lapar dia jadi muskil, lapar dia jadi cerak tak cerak, maka perlu kepada al-bayan. Walahu dan sabit bagi al-bayan ni itlaqani ataupun mutlaqani, 2 itlaq, 2 istiqma, 2 digunakan oleh orang-orang Arab. 2 digunakan oleh ulama-ulama. Ulama usul fiqh guna 2 makna. Makna yang pertama al-bayan fal itlaqul awal, itlaq yang pertama, istiqma yang pertama yang digunakan oleh ulama usul fiqh huwa yutlaqu ala tabyin. We faham ala tabyin. Sebab tu perlu pada sorah ni. Kalau orang tak faham sorah, dia tak faham dah. Yutlaqu ala tabyin, diitlaq akan al-bayan ni. Ala tabyin di atas nak menerangkan. Maka apabila sebut tabyin, masdar daripada bayyana yubayyinu tabyin ba' taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Sini dia kena ada fi'lul fa'il. Dia kena ada perbuatan bagi seorang yang membuat. Ataupun seorang yang menyata. Mana perlu kepada seorang yang nak menyata. Bukan duduk yang ternyata tak. Supaya apa? Tuhan kata, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Duduk yang nyata salasata quru'. Tak. Perlu kepada menyatakan. Perlu kepada menerangkan. Perlu kepada mentahakkukan. Siapa dia menyata tu? Itu orang panggil daripada ulama. Ulama yang menyata lapan majma' ini. Ulama yang menerangkan lapan majma' ini. Bukan duk-duk yang nyata dengan sendiri. Kita tengok salah satu kuruk, 3 kuruk. Gapo 3 kuruk. Kalau tidak ada tabyin, tidak ada perbuatan orang yang menyata, maka tidak ternyatalah lapan salah satu kuruk. Ini perlu kepada yang menyata. Pia menyata salah satu kuruk. Ini daripada golongan ulama-ulama. Daripada Imam Syafi'i, daripada Abu Hanifah, daripada ulama-ulama yang lain. Tapi ini perlu pada fi'lul mubin. Apa? Perbuatan yang menyata. Siapa dia perbuatan menyata? Kita tak sini ulama lah. Tapi ini ketika ni orang panggil ada fi'lul fa'il, perbuatan fa'il. Siapa dia perbuatan fa'il yang menyata? Ialah daripada alimil ulama. Daripada alim ulama. Yang benar. Perbuatan menyata daripada ulama. Tapi apabila ulama menyata, maka lapar ulama menyata salah satu Quran itu salah satu tuhrin. Lapar salah satu tuhrin itu namanya al-bayat namanya. Orang menyata nama mubayyin ataupun nama mubin. Perbuatan bagi orang yang menyata namanya alim ulama. Siapa dia al-mubin? Alim ulama. Maka apabila alim ulama menyata lapar salah satu Quran dengan salah satu tuhrin,
Maka apabila ternyata bagi salah satu kurik dengan salah satu turing, maka tinggal tu orang panggil timur terangnya, timur ternyata. Supaya kita waktu pagi belum matahari naik, mampu gelaplah langit ni. Maka apabila tu baik matahari, oh ternyata ni pakai kayu ada dang ada buah lek tu ada rumah lek tu go aye maka nyata dengan sebab matahari. Matahari tu orang panggil mubayyin. Maka benda yang tu baik cahaya tu orang panggil al-bayan. Supaya inilah dulu salah satu kuruk tak ternyata apabila ulama mendatang dengan perbuatan menyata, maka timbul ketika itu al-bayan. Bayang tak? Ternyata daripada lapar, hok duk jadi keliru, duk jadi semabuk. Dan kegunaan pertama lapar bayan ialah nak menerang dan nak mencerah akan suatu perkara hok duk jadi kelabu, duk jadi kesamaran. Perbuatan dan perlakuan nyatakan seperti lapar salah satu kuruk tak nyata. Lapar ni mujmal. Lapan ni iham. Lapan ni orang panggil mauhum. Diperasai-perasai berapa? 3 kuruk, 3 bulan ke 3 kali ke 3 kali suci. Tak nyata. Apabila tak nyata, perlu kepada perkara menyata. Perlu kepada bayan. Perlu kepada perkara yang menerangkan dia nak nyata. Tu dia. Tengok lagi. Itlaq yang kedua. Itlaq yang kedua apa? Farid. Jahat. Yutlaku ala muta'allaki tabyin. Gantung apa? Di itlaq di atas tergantung dan bertamak bagi tabiin. Nak kepada muta'alak tabiin. Sebab orang panggil bayan, kalau itlaq di atas tabiin, hak ni orang panggil nak kepada dalil. Mana bayan kena pada dalil. Kalau kita itlaq yang kedua, bayan ini kena pada muta'alak bagi tabiin. Tepat gantung bagi menyata. Tepat tergantung bagi menerang. Apa dia? Ialah kena pada al-madlul. Tepat yang kita berdalih. Mana tepat yang kita berdalih pada ayatnya? Salah satu kuruk ni panggil tepat kita nak berdalih. Kemudian musannif kita ketika ni yang mentakrif bayan-bayan ni apa? Ialah musannif kita tafsirnya dan pula musannif kita takrif nak pada makna yang pertama. Makna bayan musannif kita pakai dengan makna yang pertama, yakni yutlaqu ala tabyin. Musannif kita tak pakai yutlaqu ala muta'allaqi tabyin, yakni nak pada madlul dak. Musannif kita nak pada dalil. Kemudian apabila musannif kita nak pada makna yang pertama fi'lul mubin ataupun ad-dalil, musannif kita kata gapokah masalah bayan? Ikhrajus syai'i min haizil iskali ila haizit tajalli. Makna nak mengkeluar suatu perkara daripada halami tak cerak, halami duk jadi kelabu, halami duk jadi miskin, gi kepada halami ternyata. Mana halami tak ternyata? 3 kuruk. 3 kuruk gapo 3 kuruk? Berapa bulan? Berapa hari? Tak nyata, tak cerak. Apabila tak cerak, musannif kita kata al-bayan nak mengeluar daripada halami tak cerak, gi kepada halami yang ternyata. Salah satu kuruk tak cerak, tak nyata. Jadi iham mauhum, gi kepada halami yang cerak. Salah satu tuhrin ataupun salah satu hiyadin. Tu gi pada halami yang ternyata. Sekat tu kamar kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakulu ja'al jaishu kullu tak kalah luak ni. Ajma'u. Maka katalah engkau pada buat misaja al jaishu. Telah datanglah oleh jaish, oleh tentera. Kulluhu sekaliannya sekalian tentera. Ajma'u. Tengok ajma'u kena jatuh ke madiyah daripada lafaz kullu. Kerana lafaz ajma'u tika ni orang panggil dia tabi'. Dia lafaz mengikut bagi lafaz kullin pada memberi faedah taqwiyah. Wa kazal baqi ay wa kaza ay ka kaulika ja'al jaishu kulluhu ajma'un. Tak kata itu. Al baqi seperti yang tinggal lagi, wa kazal baqi dan seperti yang tinggal lagi. Ka kazal baqi mana? Wa kazal baqi dan seperti demikian itu ay ka kaulika ja'al jaishu kulluhu ajma'u ay fi taqdimi kullin ala ajma'ani. Tak jelas. Wa kaza dan seperti demikian itu ai ka kaulika ja'al jaishu kulluhu ajma'u ai fi taqdimi kullin ala ajma'ani. Al baqi yani al lafzul baqi, lafaz yang tinggal lagi lain pada lafaz ajma'u lah. Tengok taqulu ai fatakulu, engkau kata ana ja'atil qabilatu kulluha, telah datang oleh kabilah, yakni puak-puak kumpulan semua ni. Kulluha sekaliannya sekalian kabilah.
Juma'u. Tengok juma'u. Tengok yang nak jatuh selepas pada lafaz kullu juga. Supaya dengan lafaz ajma'u saat ni. Tu nak jatuh wa kazal kalbaki. Wa kazal baki. Supaya dengan lafaz kullu. Yang ni takdim kullu di atas ajma'u. Maka supaya juga lafaz lain lagi pada ajma'u. Yang ni lafaz ujuma'u. Kena jatuh selepas pada lafaz kullu. Wal qawmu kulluhum ajma'una. Dan telah datang oleh kaum. Semua kaum tadi ajma'una. Tengok jatuh lepas lafaz kullu juga. Wan nisa'u kulluhunna juma'u. Dan para puan datang semua. Kulluhunna sekalian mereka itu. Juma'u sekalian mereka itu. Qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Hanya mana kata qala Allah Ta'ala ni. Ay fi quwwatid dalil pada menepati dalil. Tepati dalil sini ala taqdimi kullin ala ajma'una. Tengok. Qala Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala ay fi quwwatid dalil ala taqdimi kullin ala ajma'. Ditakdimkan lafaz kullin di atas ajma'. Qala Allah Ta'ala firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kata fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Tengok. Maka telah sujudlah oleh para malaikat 7 lapis langit kepada magi tu Adeh. Pakak sujud berlaku apabila Allah Ta'ala suruh sujud. Allah Ta'ala kata pada firman-Nya usjudu lil magal, usjudu li Adamah. Ayat lain kata wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Maka pakak sujud berlakulah. Maka ayat ni kata fasajadal malaikatu. Maka telah sujud oleh para malaikat 7 lapis langit kulluhum sekalian mereka itu ajma'una. Tengok ajma'un jatuh selepas pada lafaz kullu. Tak leh kita nak kata fasajadal malaikatu ajma'una kulluhum, tak leh. Lagu tu tak leh. Orang panggil salah kaedah. Tak kena dengan kaedah. Tengok. Wa tauqidu dan bermula taukid. Taukid saat ni tu yukhalifu fin na'ti. Bersalahalah ia taukid. Bersalah finna'ti. Apa nak pada na'at? Makna kata taukid berselisih dan bersalah pada na'at saat itu berapa kali kau tengok. Ni orang panggil tepat tak balah, tepat tak serupa, tepat berselisih di antara taukid dengan masalah na'at. Wa taukidu dan bermula taukid yukhalifu finna'ti. Bersalahalah ia taukid. Dan berselisihlah ia taukid finna'ti pada na'at. Bersalah pada na'at ni umuran akan beberapa perkara-perkara. Makna kata na'at dengan taukid tepat tak balah dia, tepat berselisih ialah akan beberapa perkara. Mana beberapa perkara salah satu orang panggil berselisih dan tak serupa di antara taukid dengan na'at. Ahaduha bermula salah satu daripada al-umuri. Perkara-perkara yang bersalah di antara na'at dengan taukid. Mana tengok? Annahu la yatba'u nakiratan indal bisriyina. Bahawasanya taukid ni. La yatba'u. Tidak mengikutlah ia at-taukid. Nakiratan. Ai akan muakkad dan nakirah. Taukid ia tak mengikau akan muakkad ia tu nakirah. Makna kata muakkad bagi taukid pasti kena makrifah semata-mata. Waidah. Ni orang panggil tepat berselisih, tepat tak menyamai dan tepat tak serupa di antara taukid dengan na'at. Jadi masalah taukid pasti kena mengikut muakkad dan matbu' dia makrifah semata-mata. Maka tak boleh nak berlaku akan taukid, tak boleh kita nak buat taukid daripada muannas muakkad nakirah semata-mata, tak boleh. Makna muakkad iaitu nakirah tak boleh semata-mata. Bahkan muakkad bagi taukid pasti kena isim makrifah. Kalau ada berlaku kan taukid muakkad yang nakirah, hak ni tak boleh berlaku. Hak ni tak boleh nak itma', ni tak boleh nak ikut. Kata siapa dia? Indal bisriyina. Di sisi ulama Basrah tak boleh mengikuti. Dah. Kita tak boleh mengikuti akan muakkad dia nakirah. Bahkan muakkad dia kena makrifah semata-mata. Wasani yang kedua, tepat tak balah. Di antara taukid dengan masalah muakkad. Anna alfadhahu akan bahasa segala lafaz-lafaznya lafaz bagi taukid. Tengok tepat tak serupa.
La yu'tafu ba'duha. Tiada boleh nak di atas akan setengah setengah bagi alfazi taukid. Lafaz taukid tak boleh nak atas setengah ala ba'din di atas setengah. Nak atas setengah tak boleh. Na'at boleh. Na'at boleh kita saat ni tu nak mengikut nakirah. Nak mengikut isim makrifah boleh belaka. Makna kata man'ut bagi na'at, mausuh bagi na'at. Sifat tu mausuh ya sah belaka nak makrifah pun tak ada apa. Kalau mausuh ya makrifah ikut. Kalau mausuh ya nakirah ikut. Ada. Adapun taukid dak. Na'at ya tak lain, na'at ya tak serupa. Takkid ni ataupun taukid ni pasti muakkad ya kena pilih sebelah balik makrifah semata-mata. Kalau muakkad ya nakirah maka tak sahlah kita buat taukid daripada matbu' ataupun muakkad ya tu nakirah. Adapun na'at boleh akak. Masalah mausuh ya nakirah, mausuh ya makrifah, ikut tak ada apa. Mausuh ya tasniyah, mausuh ya jawab tak ada apa. Deh. Pas yang kedua, masalah tepat tak serupa di antara taukid dengan na'at ni, anna alfadhahu sesungguh bahasa lafaz taukid la yu'tafu ba'duha ala ba'din. Tak boleh kita nama atas tengah tak boleh. Na'at boleh. Ni atas tak ni tu si atas pakai kotak tak ada masalah. Wasalisu la yanqati'u. Yang ketiga taukid ni tepat tak serupa, tepat tak sebanding. Annahu bahasanya taukid ni la yanqati'u, tidak boleh terputus, tidak boleh kotak, tidak boleh kerak. Tuan kata la yanqati'u, tidak boleh kotak, tidak boleh kerak, tidak boleh terputus an matbu'ihi daripada matbu'nya matbu' taukid. Dia nak kotak daripada matbu' tak boleh. Kita nak kerak daripada matbu' ya tak boleh. Pasti dia kena ikutkan muakkad matbu' ya semata-mata. Adapun na'at boleh kita nak kotak, boleh kita nak kerak daripada matbu' dia. Dah. Bi khilafin na'ti fihinna. Tu. Bi khilafin na'ti ay wazalika tauqidu mutalabbisun dan bermula dimakai tu taukid. Bersepakailah ia bi khilafin na'ti bersalah na'at fihinna padanya pada masalah na'at tu fihinna pada mereka itu pada mas'alatin na'ti bersalah. Tengok ni tepat bersalah di antara na'at dengan taukid. Tengok molek perhati satu persatu gapo dia dikatakan masalahnya. Tengok dah taukid ni bersalah na'at yukhalifun na'ta bersalah na'at. Tengok annahu la yatma'u nakiratan indal bisriyin. Masalah taukid dia nak mengikuti akan muakkad yang nakirah tak boleh. Makna tepat hak taukid nak mengikuti ataupun muakkad dia matbu' dia nakirah tak boleh. Isim nakirah tak harus nak jadi muakkad bagi taukid. Mana indal bisriyin di atas perkataan yang sahih daripada ulama Basrah. Mana nahwu qaulika ja'a zaidun nafsuhu. Tengok zaidun nafsuhu ni makrifah ni, makrifah. Jadi kalau kita nak kata ja'a rajulun nafsuhu boleh tak? Jawab tak boleh. Muakkad bagi taukid mana taukid nafsuhu telah datang oleh Zaid. Zaid mana? Nafsuhu dirinya diri Zaid. Maka lapan nafsuhu dia itba' daripada Zaidun. Zaidun muakkad dia. Zaidun isim makrifah. Jadi kalau kita lagi kata muakkad nakirah boleh tak? Ja'a rajulun telah datang oleh laki-laki nafsuhu. Jadi nafsu terikut bagi muakkad isim nakirah rajulun. Jawab boleh tak? Jawab kata tak boleh. Tapi na'at boleh nak tanah. Ja'a rajulun karimun. Telah datanglah oleh seorang laki-laki. Maka rajulun tika ni isim nakirah ni. Isim nakirah ni isim nakirah. Kemudian karimun dikatakan na'at pada rajulun. Maka sah dah ikut na'at pada man'u dia isim nakirah. Mausul isim nakirah. Jawab kata sah. Tapi pada masalah taukid tak leh muakkad yang nakirah, tak leh sekali-kali matbu' je tak leh. Ini tepat tak serupa, tepat tak sebalah di antara taukid dengan na'at. Tengok ja'a zaidun al-aqilu. Ni muakkad ya ataupun matbu' bagi na'at ataupun mausul na'at isim makrifah. Sah belaka matbu' bagi isim ga. Matbu' ataupun kita man'u bagi na'at makrifah ke ataupun mausul yang makrifah, mausul yang nakirah, maka bagi na'at boleh ikut semata-mata sama ada man'u dia makrifah, man'u dia nakirah ataupun mausul dia makrifah ataupun nakirah.
Yang kedua, tepat tak serupa di antara taukid dengan anna alfazahu la yu'tafu ba'daha ala ba'din. Tak boleh kita nak mengataskan setengah nak ma'aga taukid di atas taukid. Tak harus kita nak mengatas lafaz taukid setengah atas setengah. Nah, ja'al jaishu kulluhu wa ajma'u. Nah, tak boleh. Jadi lafaz ajma'u nak atas di atas kullu tak boleh. Lafaz ajma'u nak atas di atas kullu, atas setengah. Hak ning tak boleh kita nak berkata ini tepat berselisih di antara na'at dengan taukid. Taukid boleh nak kata ja'a Zaidun karimun wa syarifun. Boleh nak kata ja'a Zaidun karimun. Lepas tu wa syarifun boleh. Wa syarifun atas pada karim boleh. Tapi pada masalah bab taukid tak boleh nak kata ja'al jaisyu kullu wa ajma'un. Ajma'un tak ada kena buhwa. Tak boleh buhwa. Kena wewa. Ni kena wewa. Nak kata ja'al jaisyu kulluhu ajma'una juma'u. Nak bagi atas setengah tak boleh. Ini tepat tak bala, tepat berselisih di antara taukid dengan na'at. Yang ketiga annahu lang yanqati an matbu'i. Taukid tak boleh nak putus, tak boleh nak kerak daripada matbu' dia ataupun muakkad. Kata ja'a Zaidun nafsu, kita kata ja'a Zaidun huwa. Jadi nafsu tikon jadi khabar mubtada mahzuf. Huwa ya Zaid nafsu tak boleh. Pasti ia kena terikut bagi muakkad ia semata. Tak serupa dengan na'at. Ja'a Zaidun, datang oleh Zaid. Al-aqilu, yang berakal. Pas boleh kita nak kata ja'a Zaidun, datang oleh Zaid. Zaid mana? Huwa. Tu dia panggil kotak lah. Boleh kerak daripada matbu', boleh kerak daripada mausuf, boleh kerak daripada man'u dia. Adapun taukid tak boleh kerak daripada muakkad dia. Pasti kena ikut muakkad semata-mata. Nak kata ja'a Zaidun nafsuhu, boleh kata ja'a Zaidun huwa. Ya Zaid nafsu tak boleh nak kerak daripada muakkad ya, tak boleh sama sekali. Buka suara sikit. Tak boleh nak kerak semata-mata. Dia kena ikut semata-mata terus daripada man'u dia, daripada muakkad dia. Buka ni sikit. Buka weh. Sikit-sikit nah. Hujung ni sikit-sikit tak apa. Weh faham, alhamdulillah. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula dah. Budak-budak ni buka kitab. Dulu dia kata boleh kita nak i'la tu i'la isim fa'il kan terikut daripada masalah tertaku di atas fi'ilnya. Makna kata dia ikut fi'il dia. Maka di i'la kan isim fa'il mengikut bagi i'la bagi fi'il. Wa yushhadu bizalika sihhatu awirin ataupun awirun wa sayidun, dan disyahidkan ataupun dimemandangkan bizalika dengan demikian itu. Bizalika apa? Ai bi kauni i'lali ismil fa'ili mahmulan ala i'lali fi'lihi. Dalil. Wa yushhadu, dan diambil syahidkan, dipandangkan, diambil syahidkan, diadalilkan, terida. Wa yushhadu, dan diambil dalil ataupun diambil syahid bizalika dengan demikian itu, ai bi kauni i'lali ismil fa'il. Diambil dalil, diambil syahid dengan keadaan isim fa'il ni mahmulan, ditanggung akan dia, dibawa akan dia, ataupun diikut akan dia, ala i'lali fi'lihi, di atas berubah bagi fi'ilnya. Makna i'la bagi isim fa'il terikut dan tertanggung bagi i'la fi'ilnya. Maka apabila isim fa'il itu dia ter'ila ikut bagi i'la fi'il, lagu mana weh? Sihhatu, disahkan, disyahidkan, sihhatu awirin, sah lafaz awirin, wasayidin, lafaz sawidin. Tidak satu kata sairun, tak apa. Kerana ia ikut bagi fi'il dia awara. Ni sayidun sayada. Maka ketika ni kita tak ada tukar dak ataupun ter'ila dia mengikut bagi i'la fi'il, maka ketika ni sah kita nak kata awirun. Kita tak ada kata airun, tak ada kata sayidun dak, tak ada kata saidun dak. Sah ketika ni. Kenapa? Ter'ila bagi isim fa'il kerana terikut bagi perubahan bagi fi'ilnya. Wa yurajjahul awwalu, dan ditarjihkan yang pertama biqillatil i'lal,
dan dikuatkan akan yang pertama weh. Mana yang pertama? Wa huwa ma qalahu al-Imam Abdul Qahir. Maka yang pertama sawinun. Bayi'un. Sah yang pertama diterjeh, yang pertama biqillatil i'lal, dengan sedikitlah oleh i'lal. Wa waqa'a fil mufassali fi bahsil ibdal. Dan berlaku pada kitab mufassal bagi Ibnu Hajib. Fi bahsil ibdal, pada bahasa bicaraan bagi ibdal, annal hamzata munqalibatun, bahasa hamzah itu tertukar anil alifi al munqalibati. Hamzah tu tertukar daripada alif yang tertukar daripada wa dan ya. Kata di dalam bahasa mufassal, kitab mufassal, maka ketika ni i'lal jadi dua lapis. Dua lapis ke mana? Tertukarkan waw ataupun ya jadi alif. Lepas tu tukar alif tu jadi hamzah. Itu ada sebut di dalam kitab mufassal. Tapi masalah i'lal tu sedikit sangat kata diterjeh perkata yang pertama, yakni perkata yang dibawakan oleh siapa dia? Perkata yang dibawakan oleh maqalahu Abdul Qahir, yang kata i'lal tu kurang. Bab tu i'lal lah. Sawinun bayi'un, bakal gitulah pakai tak sah i'lal. Kita tahu basawinun. Sawana ataupun kita tertukar sawinun jadi sainun. Tukar mula-mula kalau kita berdatar di atas perkataan pertama, sawinun jadi sainun, tukar waw jadi hamzah. Tapi di atas perkataan kedua tukarkan waw jadi alif jadi sanun, ataupun tukar alif jadi hamzah jadi sainun. Tu. Maka tarjih perkataan yang pertama kerana sedikitlah i'lal dan berlaku pada kitab mufassal pada bahasa ibdal. Mana ibdal? Tukar hamzah daripada tukar alif. Mula-mula tukar alif jadi apa? Waw jadi alif, alif jadi hamzah. Dua kali itu pak kita i'lal itu. I'lal itu apa nak sebut tasanin. Winun. Tu pasal tu sawinun. Lepas tu tukar jadi alif, tukar waw jadi alif di sonun. Tukar di sonun. Lepas tukar alif jadi hamzah di sainun. Ni orang panggil kerana i'lal kan masalah sifat kerana terikut bagi i'lal bagi fi'il. Kemudian tarjih perkataan yang pertama, dia kata masalah i'lal tu makna kurang berlaku ataupun kurang jatuh. Nak i'lal pun tak apa, tak si i'lal pun tak ada apa. Ada ataupun di dalam kitab mufassal, dia kata bahasa masalah sawinun ataupun sawirun ataupun awirun sayidun ni makna bahasa ibdal. Yakni kita tukarkan wa, jadikan akan alif, tukarkan alif, jadi hamzah, termasuk di dalam bahasa ibdal. Wa fi bahsil i'la innahum munqalibatun anil wawi. Sekat tu kamar dikata wallahu alam.